Cukai dividen diturunkan daripada 5 kepada 2%. TNB GLC pertama laksana gaji minimum RM1,700. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kerajaan sudah mengambil kira keupayaan pemegang saham individu sebelum membuat keputusan untuk mengenakan cukai dividen 2% ke atas pendapatan dividen melebihi RM100,000 bermula tahun depan. Perdana Menteri berkata jika pendapatan dividen pemegang saham itu melebihi RM100,000 berdasarkan perkiraan umum, nilai pegangan saham individu terbabit adalah kira-kira RM2 juta. Memang ada rayuan dari PMKS untuk mengecualikan mereka atas alasan berbeza dengan syarikat tersenarai. Mereka kadang-kadang mengambil upah atau gaji yang relatif kecil dan disimpan untuk melabur dalam syarikat mereka. Jadi ada hujahnya. Sebab itulah kita ambil keputusan, mulanya difikirkan 5%, diturunkan 2%, mengambil kira rayuan yang telah dikemukakan. Dan kita fikir untuk setahun bagi yang punyai milikkan saham 2 juta, sekitar RM700-800 itu tidaklah membebankan. Dalam pada itu, kerajaan akan terus mempertahankan kepentingan 85% rakyat dalam pelaksanaan penyasaran subsidi petrol RON 95 yang dicadangkan pada pertengahan tahun depan. Perdana Menteri berkata hanya golongan T15 serta warga asing bakal dikenakan harga pasaran tanpa subsidi yang dilihat sebagai langkah wajar. Tapi yang penting di sini diketahui ialah bahawa subsidi tidak membebankan 85% rakyat. Jadi sepatutnya kita janganlah jadi jaguh T15 seperti yang disuarakan banyak dalam ucapan pembangkang. Wajar kita kenakan bayaran semasa ikut pasaran kepada golongan mahakaya dan golongan teratas. Itu pun tak boleh. Kerajaan sedang meneliti langkah untuk meminda undang-undang susulan pemulangan semula 106.54 hektar tanah di Jalan Duta Kuala Lumpur bagi mempertahankan hak negara dan kepentingan awam. Perdana Menteri berkata pindaan undang-undang itu bagaimanapun tidak boleh bercanggah dengan perkara 13 Perlembagaan Persekutuan sementara menghormati hak milik perseorangan. Tambah beliau, perkara itu bukan sahaja membabitkan isu teknikal undang-undang tetapi soal prinsip pembangunan negara dan kepentingan awam. Oleh demikian, kerajaan memutuskan untuk terus menggunakan ataupun exhaust jalur undang-undang. Selain dari itu, kita sedang meneliti langkah untuk meminda undang-undang supaya kita pertahankan hak negara dan hak dan kepentingan awam. Dan dia tentunya tidak boleh bercanggah artikel 13 dan perlembagaan, ya. Sementara menghormati hak milik perseorangan. Isu tanah tersebut berbangkit sejak 1956 dengan pampasan sebanyak RM1.4 juta membabitkan antaranya tanah Masjid Wilayah Persekutuan, Stadium Hoki dan Pusat Tenis Tun Razak. Hutang isi rumah meningkat daripada RM1.53 trilion pada akhir 2023 kepada RM1.57 trilion pada Jun lalu. Peningkatan itu bersamaan dengan 83.8% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK berbanding 84.2% pada tahun lalu. Jelas Perdana Menteri menerusi jawapan bertulis di Dewan Rakyat. Bahagian terbesar hutang isi rumah terdiri daripada pinjaman perumahan. Ia merangkumi 61% daripada jumlah hutang isi rumah, diikuti oleh pinjaman kenderaan,
pembiayaan peribadi dan pinjaman untuk tujuan lain seperti pembelian harta bukan kediaman, hutang kad kredit dan sekuriti. Tambah beliau, kerajaan melakukan usaha berterusan untuk mengawal hutang isi rumah dan mengukuh daya tahan isi rumah, termasuk melaksanakan dokumen dasar amalan pembiayaan bertanggungjawab sejak 2012. Tidak berlaku ketirisan dalam pengagihan tender bagi membekalkan makanan kepada Angkatan Tentera Malaysia. Perdana Menteri membidas tindakan ahli Parlimen Pasir Putih yang dikatakan membuat dakwaan sembrono tanpa fakta dalam isu itu. Sebab itu kadang-kadang dalam pandangan kita, kita harus teliti. Jangan hanya melontarkan secara sembrono tanpa fakta. Ini seperti mana saya dengar ucapan Pasir Putih sebelum ini. Bahawa Menteri Keuangan tak ikut tata kelola dalam pengagihan kontrak kepada Disaji dan kepada Bukit Gantang. Tak benar sama sekali. Saya yang sign, saya tahu. Ini dengar dari mana? Oh, daripada TikTok. Ini belajar mana ni? TikTok. Seorang belah WhatsApp. Ketika membahaskan RUU Perbekalan 2025 semalam, Ahli Parlimen Pasir Putih mendakwa beliau mempunyai maklumat perbualan antara Ahli Parlimen Bukit Gantang dengan seorang pegawai berkaitan tender berkenaan. Tenaga Nasional Berhad TNB, syarikat berkaitan kerajaan GLC pertama, menyahut seruan kerajaan untuk menaikkan kadar gaji minimum kepada RM1,700. Ini bukti TNB sebuah organisasi yang kukuh dan berjaya catat keuntungan tanpa abaikan kebajikan pekerja. Pertama, untuk menaikkan kadar gaji minimum anggota TNB. Kemudian meluluskan kenaikan gaji dan pendapatan bagi seluruh warga kerja TNB. Saya tidak nilai kejayaan TNB hanya semata-mata, walaupun penting dari segi keuntungannya. Beliau berucap pada majlis sambutan ulang tahun ke-75 TNB di Ibu Negara. Stesen pengecas kenderaan elektrik EV akan ditambah menjadi 4,000 stesen seluruh negara. Langkah itu bertujuan menyokong hasrat kerajaan menjadikan EV sebagai kenderaan rasmi semasa kepengerusian ASEAN tahun depan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata pemasangan pengecas dibangunkan TNB dan turut terbuka kepada sektor swasta. Sekarang ni kita dah ada 2,000 lebih saingan. Hopefully by next year kita akan dapat tingkatkan double. Tahun depan bila kita mempengerusikan ASEAN, kita dah bersetuju, Kabinet memutuskan akan menggunakan semua kenderaan EV untuk all the head of state dan pegawai-pegawai yang datang. Di pusat bandar sudah ada sebab program-program untuk ASEAN itu berpusat di bandar. Tapi pada masa yang sama kita tidak meninggalkan luar bandar lah. Malaysia tidak akan mengambil kesempatan terhadap perang dagang melibatkan Amerika Syarikat, China dan Rusia. Sebaliknya, terus memainkan peranan mengukuhkan rantaian global terutama dalam sektor penting termasuk semikonduktor. Kita berperdian jelas tidak akan mengambil kesempatan terhadap konflik perang perdagangan tetapi terus berusaha untuk memainkan peranan yang lebih penting dalam mengukuhkan rantaian bekalan global terutamanya dalam sektor yang penting yang seperti disebut Yang Berhormat Kombat tadi, sektor semikonduktor dan juga sektor-sektor lain yang strategik, dan kita akan terus mengukuhkan hubungan diplomatik dengan perdagangan yang positif dengan semua rakan dagang yang termasuklah Amerika Syarikat, China dan Rusia. Mengulas mengenai penyertaan Malaysia dalam BRICS, Tengku Datuk Seri Zafrul optimis kerjasama itu akan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan ekspor negara dalam jangka masa panjang.
Pengusaha bas ekspres disaran memohon kenaikan kuota subsidi diesel daripada 6,000 liter kepada 10,000 liter sebulan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, jumlah itu bersesuaian dengan purata keperluan yang digunakan sebuah bas setiap bulan. Kenaikan kuota subsidi diesel itu munasabah selain dapat mengurangkan beban pengusaha bas yang berdepan kenaikan kos operasi. Sebagai kerajaan yang prihatin, pada hemat saya, kepentingan awam bukan hanya untuk kepentingan pengusaha bas ekspres ini, terutama ahli-ahli pembawa. Kepentingan awam harus diutamakan kerana kita melayani, menyantuni kira-kira 50 juta penumpang setiap tahun. Apakah pilihan yang ada? Jika kota untuk minyak tidak ditambah, tentu permohonannya adalah menaikkan harga tambang. Jadi adalah munasabah, walaupun saya salah seorang anggota Jemaah Menteri, tapi saya merasakan bahawa adalah munasabah untuk permohonan ini diberikan pertimbangan terutamanya oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Beliau berucap pada Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Pengusaha Bas Ekspres Melayu Semenanjung Malaysia Pembawa kali ke-44 di PWTC. 83.76 juta ringgit diperuntuk untuk program transformasi bas henti-henti SBST. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata ia akan dikendali syarikat swasta secara kontrak 5 tahun. Jadi kerajaan memperuntukkan sejumlah wang untuk kita bayar perkhidmatan itu. Apa saja yang kita kutip itu dapat mengurangkan kos, tetapi sudah tentu dia tak dapat mengutip keseluruhan kos kita. Jadi ini dikira subsidi kepada rakyat, okay? Subsidi kepada rakyat supaya perkhidmatan bas berhenti-henti ini dapat dijalankan. Program SBST di Melaka bermula pada 1 Mei lalu dengan jenama Bus.my. 51 bas beroperasi setiap hari meliputi laluan 4 pihak berkuasa tempatan negeri itu. Jangan nangis. Nanti Alisha lagi sedih. Nanti belajar rajin-rajin ya. Terima kasih banyak-banyak Lik Cik Amma. Ada masa nanti datang melawat kami ya. Jangan nangis ya. Bye-bye. Okey, bye-bye. Tiket siang dah habis, tiket malam je ada pukul 10, boleh? Boleh. Selangor, Kuala Lumpur dan Johor catat bilangan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2022. Berdasarkan Banci Ekonomi 2023, ketiga-tiga negeri itu secara kumulatif menyumbang 49.1% daripada bilangan pertumbuhan negara. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, di peringkat daerah, Johor Bahru dan Petaling Jaya mencatatkan bilangan pertumbuhan tertinggi merentasi kesemua sektor. Kedua-duanya menyumbang secara signifikan kepada sektor perkhidmatan dan pembinaan. Secara keseluruhan, lebih 1.09 juta pertubuhan beroperasi pada 2022 berbanding 920,630 pertubuhan pada 2015.
Peningkatan itu menyaksikan kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 2.5%. Lebih banyak pusat data bakal dibangunkan di Johor pada masa akan datang. Menteri Digital Gobind Singh Dio berkata, penubuhan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ menarik kemasukan pelabur dan ini sekaligus menjadikan negeri itu antara destinasi tumpuan di peringkat global. We currently have more than 50 data centers in Johor, and there are more to come as we go ahead. I was there over the weekend with the Menteri Besar, and of course we were at a launch by GDS that wants to build an ecosystem that will support data centers as well. So I believe moving ahead there will be definitely more investments that will come into Malaysia. Beliau berkata demikian selepas ucap tama program Amazon Web Services Cloud Day Malaysia. Malaysia berpotensi menjadi hub air bagi negara membangun khususnya di rantau ASEAN. Ini boleh dicapai menerusi peningkatan pelaburan dalam teknologi air, penyelidikan dan pembangunan kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, langkah itu mampu menarik pelaburan asing serta mewujudkan peluang pekerjaan berkualiti sekaligus menjadikan Malaysia pusat kecemerlangan global di rantau ini. Menjelang tahun 2040, kerajaan menyasarkan Malaysia menjadi hub air bagi negara-negara membangun dan serantau ASEAN. Sejajar dengan cita-cita ini, Malaysia akan menjadi pusat rujukan global dalam aspek pendidikan dan pembangunan ataupun R&D, inovasi dan pembangunan bakat. Melalui peningkatan pelaburan dalam teknologi air, pendidikan dan pembangunan kemahiran, kita boleh menjadikan Malaysia sebagai pusat kecemerlangan global dalam bidang ini. Secara langsung, ia akan menarik pelaburan asing dan membantu Malaysia mencipta peluang pekerjaan yang lebih berkualiti untuk rakyat. Beliau berkata demikian pada pelancaran Pelan Hala 7 Transformasi Air 2040 di Ibu Negara. Menurutnya, sumber air tidak terhasil peringkat kebangsaan telah mencatatkan peratusan yang tinggi sekitar 37.4% tahun lalu menyebabkan kerugian besar kepada negara. Potensi air untuk menjana pendapatan adalah sangat besar dengan pulangan yang maksimum sekiranya diuruskan secara efisien. Lebih 80 juta ringgit kutipan fee pensijilan halal diterima dari tahun 2012 hingga 2023 membabitkan 85,893 syarikat sebagai pemegang saham. Kutipan fee pensijilan halal itu diterima oleh JAKIM, Majlis Agama Islam dan Jabatan Agama Islam Negeri. Tambahnya, kutipan itu adalah berdasarkan proses audit kecukupan dan analisis ramuan. Industri halal telah dikenal pasti sebagai salah satu industri strategik dan berimpak tinggi dalam RMK 11 dan RMK 12 bagi melonjakkan pertumbuhan ekonomi negara. Berdasarkan dokumen RMK 12, pembangunan industri halal akan diperkukuh bagi melahirkan pemain industri halal tempatan yang berdaya saing dalam merebut peluang pasaran halal global yang lebih besar. Peningkatan jumlah fee pensijilan halal setiap tahun bukti kesedaran pentingnya sijil halal sebagai nilai tambah. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim berkenan mengurniakan darjah kepahlawanan Angkatan Tentera di KAT 2024 sempena sambutan Hari ATM ke-91. Sesi pertama berlangsung hari ini di Balai Rung Sri Istana Negara. Panglima Tentera Laut ke-19 Laksamana Datuk Zulhilmi Ithnain mendahului senarai 100 penerima dengan dikurniakan darjah Panglima Gagah Angkatan Tentera PGAT.
Istiadat itu bertujuan menghargai pegawai dan lain-lain pangkat ATM yang berkelayakan atas jasa dan pengorbanan yang telah dicurahkan dalam perkhidmatan ATM. Turut berangkat Raja Pemaisuri Agong Raja Zarith Sofia, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Muhammad Abdul Rahman. Pengurniaan turut diberikan kepada pemerintah tentera negara asing yang menyumbang baik kepada negara.